ila Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafatul anbiya wal mursalin bijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila hadrati Asy-Syaikh Ibn Atha Al-Iskandari sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan kata Syekh radhiyallahu anhu, khairuma tatlabuhu minhu ma huwa talibu libahu minka khairuma tatlubuhu minhu ma huwa talibahu minka. Sebaik-baik yang engkau tuntut akan dia daripadanya itu barang yang ia mendiri daripadamu, barang yang menuntut dia daripadamu. Dan demikian itu siddiq dalam ubudiyah dan mendirikan pada hak rububiyah, kerana iaitu yang minta, yang tuntut oleh segala orang yang arif. Ini apa yang kita tuntut, apa yang kita cari, apa yang kita berkehendak, termasuk tujuan matlamat hidup kita. Ya. Orang dia cari apa pun kita tak tahu. Panjang hidup nanti apa dia cari, apa yang tuntut. Jadi sebaik-baik yang kita tuntut, kita cari, kata Syekh Ibn Atha, apa yang Tuhan suruh kita. Tuhan tuntut kita apa? Kita beriman kepada Allah. Yang kita cari iman. Kuatkan iman, tingkatkan iman. Yang Allah tuntut supaya kita ni beribadat kepada Dia. Yang kita tuntut supaya kita ni boleh beribadat kepada Allah. Ya. Pernah orang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu Islam? Islam tu apa? Lepas ni aku tak tanya ada orang lain. Bagi jawapan yang pendek, aku tak perlu tanya siapa dah. Nabi kata, qul, kata olehmu, Rabbi Allah, summa tastaqima kama umirta. Kata olehmu, Tuhan aku Allah. Kemudian kamu beristiqamah. Beristiqamah makna kata dalam mendirikan ubudiyah itu. Doa mengaku Allah Tuhan kita, kita sembah Dia. Yang itulah yang Tuhan nak daripada kita. Jadi yang kita tuntut apa yang Tuhan suruh kat kita. Itu yang penting sekali dalam kehidupan melaksanakan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Jadi dia. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala,
Khair ni sebaik-baik. Ma barang yang tatlubuhu, yang engkau tuntut dengan dia. Perkara yang paling penting, paling baik, paling bagus. Apa yang kamu nak tuntut, kamu nak cari dalam kehidupan kamu di dunia itu, apa dia? Minhu, daripadanya. Sebab perkara yang kamu tuntut daripadanya. Nak minta apa kepada Allah Ta'ala? Di sini Allah. Apa yang kamu nak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya. Ma huwa, iaitu barang yang dia talibahu minka, barang yang Tuhan tuntut daripada engkau. Yang Tuhan tuntut, Tuhan suruh. Yang ni yang kita minta kat Tuhan. Minta Allah Ta'ala jadikan kita orang beriman. Minta Allah jadikan kita orang yang buat ibadat. Kita minta jadi hamba bagi Allah Ta'ala. Minta istiqamah dalam buat ibadat. Bukan tuntut karamah. Bukan tuntut jawatan dunia. Bukan tuntut kaya di dunia ni. Yang kita tuntut kepada Allah, minta kepada Allah Ta'ala supaya kita dijadikan seorang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Allah sebut allazina amanu wa amilus solihat, allazina amanu wa amilus solihat. Banyak sangat ayat Al-Quran. Tuhan nak kita beriman dan Tuhan nak kita menjadi hamba yang beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Itulah makna dan kejadikan matlamat hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Beribadat padaku. Beribadat pada Allah. Faham kita pada ayat ini, matlamat hidup kita hanya satu. Nak mengabdikan diri kepada Allah, nak jadi hamba bagi Allah, nak beribadat kepada Allah. Karena ayat itu berbentuk khusus. Ayat itu berbentuk khusus. Sebab khusus kerana dalam ayat itu ada perkataan nafi dan isbat. Kalimah nafi dan isbat. Macam kita jugalah kita zikir. La ilaha kalimah nafi. Illallah kalimah isbat. Mana datang dulu? Nafi dulu ke isbat dulu? Nafi dulu baru isbat. Bila perkataan tu dimulakan dengan nafi, kemudian disambung dengan isbat, kalimah ini menunjukkan khusus tertentu. Al-isbatu ba'dan nafi li'ifadati hasrin. Isbat tu datang selepas nafi. Lepas nafi datang isbat. Makna nafi dulu baru isbat. La ilaha kalimah nafi, illallah kalimah isbat. Isbat tu datang selepas kita nafi. Kalimah yang bentuk macam ni li'ifadatu hasrin. Memberi maksud, memberi faedah kepada pengkhususan. Tiada Tuhan, kalimah nafi, yang aku sembah, nafi. Lepas tu isbat, melainkan Allah. Tiada Tuhan ku sembah melainkan Allah. Kalimah ini memberi makna hanya Allah yang aku sembah. Aku tak sembah lain. Itu makna kalimah itu bermaksud khusus. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tiada Muhammad melainkan rasul. Dia nafi itu, tiada Muhammad itu. Datang kalimah isbat melainkan rasul. Berarti Muhammad semata-mata seorang rasul. Duduk dia sebagai rasul, bercakap dia sebagai rasul, tidur dia rasul, semua dia rasul. Melaksanakan perintah Allah. Rasulullah. Itu dia. Jadi bila datang kalimah ni, wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku jadikan jin dan manusia. Nafi. Illa liya'budun, melainkan untuk menyembah aku. Maka ayat ini bermaksud khusus. Aku jadikan kamu semata-mata supaya kamu beribadat kepada Allah Ta'ala. Bukan ada tujuan lain. Lepas tu Nabi datang tunjuk macam mana semayang jadi ibadat, puasa jadi ibadat, baca Quran jadi ibadat.
tidur jadi ibadat, makan jadi ibadat, jalan jadi ibadat, bercakap jadi ibadat. Nabi tunjuk. Maka sepanjang hidup kita ni, kita buat apa pun, kita nak jadi sebagai hamba bagi Allah Ta'ala, nak jadikan ia sebagai ibadah. Itu yang Tuhan tuntut kat kita, yang Tuhan suruh kita. Kita pun mau yang kita tuntut daripada Allah, yang kita mau Allah Ta'ala bagi apa kat kita, bagi kat kita ni boleh beribadat kepada Allah, memudahkan kita ibadat kepada Allah, menjadi hamba yang beriman dan boleh beribadat kepada Allah. Itu yang kita minta siang malam pagi petang. Bukan minta jadi kaya, jadi jawatan Perdana Menteri, jadi itu, jadi ini. Bukan itu. Matlamat asalnya semata-mata ubudiyah lillah. Istiqamah apa, beribadat kepada Allah Ta'ala. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Ya. Khairu ma khairu ma tatlubuhu minhu, sebab barang yang kamu tuntut daripadanya, daripada Allah. Kita nak berdoa kan, kita nak apa kan, kita minta kepada Allah Ta'ala. Apa yang paling baik kita minta, kita tuntut daripada Allah, ma huwa talibahu minhu, iaitu barang yang makna kata yang Allah tuntut daripada kita. Allah tuntut kita jadi hamba dia, kita minta kepada Allah sebagai jadi hamba Allah. Allah tuntut kita beribadat kepada dia, kita doa minta kepada Allah supaya kita sentiasa boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Saya kata Syekh bin Atta, sebaik-baik yang engkau tuntut akan dia Allah. Itu dia yang paling bagus, yang paling baik, yang akan tuntut akan dia daripadanya. Minta kat Tuhan tu nak minta apa? Apa yang kita nak minta? Nabi SAW apabila berdepan dengan Allah Ta'ala ketika Mi'raj, Allah tanya Nabi, apa kamu nak? Doalah, mintalah, aku nak bagi. Allah kata kat Nabi. Allah buka peluang seluas kat Nabi. Maka Nabi tak minta apa-apa. Nabi kata apa? Ya Allah, kau bagi pada Nabi Ibrahim, kau bagi pada Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa kau bercakap dengan dia. Nabi Isa kau bagi dia boleh menghidupkan orang yang mati. Kau jadikan Nabi Isa tu tak boleh diganggu, dipengaruhi oleh syaitan. Kau bagi Nabi Daud boleh melembutkan besi. Macam-macam Tuhan, Nabi kita sebut satu. Nabi tak sebut apa yang Nabi minta. Nabi serah pada Allah Ta'ala nak bagi apa saja kat Nabi. Maka Allah Ta'ala sebut, aku jadikan kamu sebagai kekasihku. Hadis taqadztuka habiban. Aku jadikan kamu sebagai kekasihku. Sebagai kekasih Allah Ta'ala, Nabi Ta'ala dianugerah oleh Allah Ta'ala melakukan perkara yang Tuhan kasih, yang membawa Tuhan kasih. Laksanakan kerja-kerja kenabian, kerasulan, berjuang, berjihad, semua ibadatnya, zuhudnya. Sebelum tu Nabi dilontar dengan batu di Taif, baling itu batu berdarah-darah. Apa yang Nabi minta? Bila penjaga bukit, malaikat jaga bukit menjumpa Nabi, cakap dia, sebut dia, aku mampu angkat bukit ni, aku hempuk atas kepala orang Taif yang melontar kamu itu, menzalimi kamu itu. Apa yang Nabi minta kepada Allah? Nabi kata apa? Nabi tak tuntut tu. Yang Nabi tuntut, minta kepada Allah Ta'ala supaya apa yang ada di tulang-tulang sulbi mereka itu,
Anak-anak mereka yang akan lahir nanti ini beriman dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah taala. Maknanya Nabi minta supaya dakwahnya itu berkembang di Taif. Tidak ada langsung kepentingan duniawi, kepentingan diri dan sebagainya. Inilah matlamat dia. Kita boleh tengoklah. Orang yang hidupnya hambat tak apa-apa. Orang yang hambat kekayaan tak semua jadi kaya. Habis masa. Yang rebut jawatan tak dapat jawatan. Jadi macam orang gila. Orang yang tuntut ibadat kepada Allah, Allah bagi macam-macam. Hebat. Kalau kamu tuntut jadi hamba Allah, Allah Ta'ala perintah dunia jadi hamba kepada kamu. Kalau kamu tuntut dunia, Allah suruh dunia abdikan diri pula pada kamu. Ini kita jadikan matlamat hidup kita yang tinggi, yang besar, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia mereka untuk ibadat kepada aku. Itu yang kita nak. Jadi hamba bagi Allah, beribadat kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, kenal Allah, ma'rifatullah, beriman kepada Allah. Itu yang kita nak. Itu sebab baik yang kita tuntut, yang kita cari. Ya. Sebaik-baik yang engkau tuntut akan dia daripadanya, daripada Allah itu, barang yang ia menuntut dia daripadamu. Apa yang Tuhan suruh kita? Tuhan tuntut kita melaksanakan perintah dia dan meninggalkan larangan dia. Dia ada syariat zahir, syariat batin. Syariat zahir suruh cara zahir. Syariat batin suruh cara batin. Dalam urusan kebatinan, kerohanian. Yang dikatakan perintah Allah tu ada dua, wajib dan sunat. Wajib mensuruh, sunat pun suruh. Yang Tuhan suruh ada dua, suruh wajib, suruh sunat. Bagi hamba Allah Ta'ala, dua-dua dia buat. Kalau kita tuntut dengan ibadat ini, kita boleh mendekatkan diri kepada Allah. Tak cukup dengan yang wajib, kena banyakkan yang sunat. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasa hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada aku, mereka dapat menghampirkan diri kepada aku dengan amalan-amalan sunat. Sunat tu kita kena ganda-gandakan, banyak-banyakkan. Itu suruh Allah, wajib dan sunat. Yang Tuhan larang dua juga, haram dan makruh. Haram pun Tuhan larang, makruh pun Tuhan larang. Jadi kalau orang yang nak kata nak mendekatkan diri kepada Allah, bukan setakat meninggalkan haram, meninggalkan makruh. Ada makruh ni makruhun. Makruh ni asalnya karaha, benci. Makruhun yang dibenci. Amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kita buat amalan yang benci, Tuhan benci, kita tak dapat kasih sayang Allah, tak dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka ahli sufi bukan setakat meninggalkan yang haram, dia bersungguh-sungguh meninggalkan yang makruh. Orang yang buat yang wajib dan sunat, tinggal haram makruh, inilah hambanya yang taat. Ayu taat fala yu'sa. Bahawa kamu taat kepada Allah dan kamu tak derhaka kepada Allah, tinggal yang Tuhan larang, makruh, sunat dan juga makruh. Buat yang Tuhan suruh, wajib dan juga yang sunat. Inilah matlamat hidup kita sepanjang hayat kita. Kita nak supaya Allah tak perintah Allah, kita laksanakan semuanya. Ya, itu dia. Gitulah makna kata ibadat taat yang bahasa zahir. Kita kena mengaji cara zahir, hukum fiqh, mengaji sungguh-sungguh. Supaya betul ibadat kita tu macam yang Tuhan nak. Dia ada ilmu namanya ilmu fiqh. Kemudian syariat batin. Ini kena mengaji ilmu tasawuf. Ni baru ni seorang dia buat tesis apa atas PhD kot. Dia main jumpa saya. Dia jumpa saya, dia kata dia sedang buat tesis. Dalam satu tesis tu iaitu melahirkan
usahawan sufi. Dia buat kertas kerja dia. Usahawan sufi. Dia katakan sufi ni ilmu, nak jadi sufi ni ilmu tasawuf. Terhurai lah. Tasawuf tu asal kata ada macam mana? Yang kata sufi tu macam mana? Ada universiti dia kata pelajaran tasawuf. Dia kata tak ada. Kalau ilmu tu tak ada, macam nak melahirkan usahawan sufi? Macam usahawan dah ni yang ada ni. Meniaga ke apa buat semua nak untung lah. Dia fikir kalau dia ni untung lah. Tak ada mana usahawan ni dia punya profesionalisme dia tu nak jadikan sebagai ibadat. Sedangkan zaman Rasulullah dan para sahabat, mereka kaya tapi mereka guna kekayaan itu untuk bantu orang miskin. Dia lebih makna kata digunakan, makna kata dia punya kepakaran bidang usahawan ni untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kira mereka yang zuhud, yang tidak tipu, timbangan dan sukatan, mereka yang keluar zakat, tidak mencari untung lebih. Jadilah mereka orang yang tak sorok barang. Baru jadi ahli sufi. Kalau tak ada ilmu tasawuf, mana boleh melahirkan ulama sufi? Dia kata saya cadang habaq dekat profesor kamu. Kita dah boleh melahirkan usahawan. Memang usahawan kita banyak. Kita boleh melahirkan cendekiawan, petani-petani moden. Kita boleh melahirkan peternak-peternak moden. Yang kurangnya sufi. Masuk satu pelajaran dalam tu. Pelajaran tasawuf. Bolehlah saya cadang tengok dah lah. Adalah ni lah. Dah mula dah. Mereka nak dekatkan dengan pondok. Memang tu universiti apa USAS. Universiti Sultan Azlan Shah. Kuala Kangsar. Mereka nak jadikan hari pondok. 40 hari nak buat hari pondok di dalam universiti. Minta saya hari duduk situ. Mereka nak bagi rumah lah duduk situ. Mereka nak saya mana boleh aku banyak kerja. Pisah sekali boleh nak buat jadual elok-elok. InsyaAllah tapi. Jadi mana dah timbul satu bentuk kesedaran. Mereka tak puas. Walaupun mereka berjaya melahirkan teknokrat, usahawan, peniaga apa ini. Tapi mereka tak mampu melahirkan mana seorang usahawan yang berjiwa sufi. Jiwa sufi ni bukan buat-buat. Dia kena mengaji ilmu tasawuf dan beramal. Man amila bima alima aw rasulullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, dia akan dapat ilmu yang dia tak tahu. Tak tahu tu sufi tu. Nak dapat manis tapi tak makan gula. Nak ambil mana? Nak masin tapi tak makan garam. Nak sufi tak mau tasawuf. Tak boleh. Nak sufi kena tahu tasawuf. Ilmu yang melahirkan ahli-ahli sufi. Kena balik ilmu orang tua-tua dulu. Nak patah balik sana. Kerana terbukti sistem pendidikan ini tak mampu melahirkan. Melahirkan perasuah banyak. Apa yang kena tangkap? Sampai kita kata orang pejabat agama bagi tahu. Saya pergi Goping baru ni. Masjid lama Goping. Ada seorang mu'alaf namanya Wahid. Wahid ni baik dengan saya. Kalau saya sampai dia duduk layan. Rayak minum lah itu lah ini lah. Cakap Melayu dia tahu apa nak pasal lah. Dia Cina. Mu'alaf. Ada baru ni saya pipi. Dia tunjuk surat. Saya kata, Wahid. Atas tu tulis apa nama Biro apa ni Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Dia dapat surat daripada PSRM. Takkan hang rasuah pun. Dah ustaz. Orang pejabat agama dia. Jadi ada peruntukan untuk mu'alaf orang miskin ni. Satu rumah peruntukan 40,000. 10 mu'alaf 10 kali 40,000 400,000. Orang pejabat agama diseret oleh PSRM, pergi mahkamah. Sebab menyeleweng pembahagian bantuan rumah kepada mu'alaf. Orang pejabat agama tu.
didakwa kerana menyalahgunakan peruntukan mu'alaf ni, rumah mu'alaf ni sebanyak 10 biji. Sebiji 40,000. Kalau 10 biji 400,000. Jabat agama. Itu punca akibat kita tidak, makna kita pelajaran, sistem pelajaran ini dah gagal untuk melahirkan orang jiwa sufi. Tu penjara, pegawai penjara, pengarah penjara Taiping, kita buat lawatan ziarah dia dulu, lama dah. Dia akui. Dia kata, ustaz, dia kata di penjara ni, dia kata amat kurang orang yang mengaji agama kena tangkap. Ada lah tapi tak kurang sangat, boleh kira dengan jari. Kira dengan jari. Maknanya orang mengaji agama ni, dia kata amat kurang. Mana dia akui lah sistem pendidikan agama Islam ni melahirkan orang yang baik. Kena buat banyaklah pondok kalau agama. Sistem yang ada ni gagal, sekular gagal. Kena kembali balik kepada pencipta manusia itu, yakni Allah Ta'ala. Allah lebih tahu macam mana nak jaga manusia. Ikutlah sistem Nabi. 13 tahun Nabi tanam akidah ya. Nak jadi orang baik mesti bermula daripada akidah, keimanan. Biar dia kenal Tuhan. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Bila dia kenal Allah baru datang takut pada neraka Allah, azab Allah. Baru datang di hatinya itu suka sayang dengan syurga, pahala. Baru datang kira dosa pahala tu. Dia jadi usahawan, ada kira dosa pahala. Dia jadi menteri, ada kira dosa pahala. Dia jadi apa-apa, perkiraan dosa pahala tu ada kat dia. Yang ni yang diikat dia tetap berani nak buat maksiat apa semua. Dia bersedia lah lepas ni. Tengoklah siapa mengaji pondok tak menang tangan lepas ni. Bukan setakat surau, bagi universiti pun bagi. Kita bukan ada sijil apa, tak ada sijil apa pun. Orang tak ada sijil masuk universiti. Amin. Bukan masuk gaji, masuk pengajar tu. Itu Allah Ta'ala nak angkat agama dia. Ini duk tanya nak kerja apa, masuk pondok nak kerja apa. Dah berlambak pula mesti tak nak kerja apa, tak tanya. Tanya kita pula lah. Kerja kita banyak. Kerja kita yang terbesar beribadat kepada Allah, menuntut ibadat kepada Allah. Itu dia. Ya. Jadi sebab baik benda yang kita tuntut, iaitu perkara yang kita tuntut, iaitu kita tengok apa yang Tuhan tuntut kita. Tuhan tuntut, ya allazina amanu aminu billah. Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah. Kita tuntut nak jadi hamba Allah, beriman dengan Allah. Apa lagi Tuhan tuntut? Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha. Kemudian kami jadikan kamu di atas syariat. Ada hukum untuk kamu. Fattabi'ha, ikut syariat tu. Ikut sungguh-sungguh. Hukum Allah Ta'ala tu. Syariat apa? Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Semua ni tak boleh kamu lakukan melainkan dengan kamu berjihad bersungguh-sungguh. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita kena berjihad. Nak menegakkan ibadat kena ada jihad. Muamalat pun jihad, munakahat pun jihad. Nak menegakkan jinayat, hukum jinayat, menegakkan negara Islam, itu pun jihad, kena jihad. Jihad dituntut oleh Allah. Bahkan disebut dengan terang oleh Allah Ta'ala sifat orang beriman. Siapa orang beriman? Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang dikatakan orang beriman itu beriman ia kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan hukum Allah. Beriman kepada Rasul, beriman kepada Rasul dan hukum-hukum yang Rasul datang bawa tu. Cukup beriman? Tak cukup. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad dengan harta bendanya dan jiwa raganya. Ulaika humus shadiqun. Inilah orang yang benar.
Betul-betul benar. Orang ni lah meletakkan matlamat hidup yang betul. Sesuatu tidak akan dapat tanpa jihad. Mesti berjihad. Nak dapat sembahyang awal waktu, kena berjihad. Bila mana abanan kita ni bila azan ke-5 pagi tu kita tentu dengar. Takkan tak dengar. Kita pondok kita dekat dengan masjid, dengar masa nak bangkit tu, kena jihad. Bila kita nak bangkit, alah awal ni gaduh apa baru ke-5. Subuh kinam. Tu setan tu. Setan tu apa? Setan haram je dah. Apa kena lawan lah dia? Tak lawan mana boleh. Apa nak makan gula sekilo pun kena buat keluar duit RM3. Nak makan telur ayam pun apa kena pecah kulit telur ayam tu. Mana-mana orang makan kulit ayam dengan kulit telur ayam dengan kulit-kulit sekali. Sanggup berjihad. Kita nak dapat kebaikan tu, kita kena berjihad. Kan? Innal makarima ala hasabil makarih. Sesungguhnya kemuliaan itu ikut kadar kebencian. Kita kena menghadapi benda yang kita tak suka. Lawan dia, baru Tuhan bagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh berjihad di jalan kami, baru kami bagi. Itu dia. Jadi tuntut yang tu yang kita tuntut. Ya. Yang demikian itu, tuntut macam tu, tuntut jadi hamba Allah dan beribadat kepada Allah tu, siddiq dalam ubudiyah. Ini dah dikatakan orang yang benar dalam pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hidup muka bumi nak jadi hamba bagi Allah. Bila nak jadi hamba Allah, dia kena bebaskan diri dia segala bentuk perhambaan. Tak boleh jadi hamba syaitan, tak boleh jadi hamba nafsu, tak boleh jadi hamba manusia, tak boleh jadi hamba pangkat, tak boleh jadi hamba dunia. Hamba lain daripada Allah, semua tolak tepi. Baru boleh jadi hamba Allah Ta'ala. Nak jadi hamba bagi Allah, kita kena sanggup merdekakan diri kita daripada dunia, daripada nafsu, merdekakan diri daripada syaitan dan segala bentuk perhambaan yang lain. Baru boleh menjadi hamba Allah. Jadi ini baru orang yang betul dalam ubudiyah, pengabdian diri dia kepada Allah Ta'ala. Dan mendirikan hak rububiyah. Rububiyah ni asal kataan daripada kataan Rabb. Asalnya roba. Lepas tu tambah waw, ya, ha, ya, ta, ma putra, jadi rububiyah. Rabb ni apa? Rabb ni Tuhan. Tapi kita mengucap, kita tak kata la Rabb illallah. Kita kata la ilaha illallah. Ilah ni apa dia? Ilah pun Tuhan juga. Rabb Tuhan juga. Apa beza dia? Rabb dengan ilah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Itu maksud dia apa? Rabb ni pencipta. Yang mencipta alam ni Allah. Panggil Allah tu Rabb. Tuhan bukan cipta je alam, dia takbir alam. Bukan saja Tuhan cipta dunia, dia hidupkan dunia ni. Segala tumbuh-tumbuhan, ternakan, binatang, macam-macam. Tuhan bukan cakap menjadikan matahari. Matahari itu beredar, bergerak begitu gini. Bulan. Bukan Tuhan bagi jadi, dia takbir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna. Allah jadikan langit dan bumi dan Allah takbir langit dan bumi. Takbir ni Rabb. Boleh kita buat kesimpulan 3 lah, senang. Allah pencipta, pemilik dan pentadbir. Itu Rabb. Dia jadikan alam, dia memiliki alam dan dia mentadbir alam. Itu Rabb. Apabila kita
mentauhidkan hanya Allah menjadikan alam. Hanya Allah saja yang memiliki alam. Hanya Allah mentadbir alam. Tauhid kita tu dipanggil tauhid rububiyah. Bila kita lama tak ada lah tauhid rububiyah. Tapi benda tu betul tak? Itu ikut susunan Ibnu Taimiyah. Yang ni kita setuju. Tauhid rububiyah kita setuju. Bila kita yakin Allah menjadikan kita hamba dia, hamba Allah Ta'ala. Kepada siapa kita nak sembah? Kerana Allah sajalah yang kita sembah. Bila kita menyembah Allah, taat hanya perintah Allah, syukur hanya pada Allah, tauhid itu dinamakan tauhid uluhiyah. Dia kata tak bercanggah. Betul pun. Hasil daripada kita mengaji tauhid zat, sifat, asma apa semua, dia melainkan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tak ada masalah. Yang kita tak setuju ni apabila makna kata mereka tafsirkan tangan tu dengan tangan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Itu saya tak setuju. Takat tauhid rububiyah uluhiyah saya kata tak bercanggah tak mana. Bahkan tauhid rububiyah uluhiyah ni lebih memudahkan kita menyampaikan dakwah. Kalau sifat 20 tu dia kena mengaji. Kalau dakwah elok pakai rububiyah uluhiyah. Tetapi macam kita nak tackle nelayan. Saya nak tarik daripada dakwah, nak masuk ni, ni. Saya ikut kali dengan mereka. Duduk atas bot tu, duduk melengu. Kawan-kawan ada, seorang dua duduk sembang. Kita perkenalkan dia. Laut, matahari, langit, ikan, apa kepala semua ni. Siapa bagi jadi? Hanya Allah. Nak bagi tahu dia kata ini semua kerja Allah. Dia boleh terima tak? Tapi kalau kita pergi ke laut, duk cerita orang tak pernah mengaji ni, wujud artinya ada. Wujud satu sifat yang sabit bagi zat. Laba-laba di zat, dia pembela tau. Dia kelipok. Tujuan kita nak perkenalkan Allah Ta'ala itu saja Tuhan yang mencipta alam. Rezeki kita dapat hanya daripada Allah Ta'ala. Sampai dia angguk, baru kita ajak dia supaya menyembah Allah. Menyembah Allah tauhid uluhiyah, mengaku kehebatan penciptaan Allah ini tauhid rububiyah. Dia kata tak sanggup apa-apa. Tambah kalau dia doktor, lagi cantik. Doktor dia lagi hebat mengaji tentang penyakit. Dia akan kata sudahnya ini kuasa Allah. Semua ini kuasa Allah. Jadi itu kaedah kita berdakwah. Bila dia mau mengaji, mai ke masjid, baru sifat 20. Bentang sifat 20, sifat ma'ani, sifat talbiyah, sifat sifat nafsiyah. Semua satu. Itu kaedah-kaedah dakwah kita. Kita jangan terlampau fanatik, sampai tolak terus. Tengok buku-buku dakwah yang dikarang, termasuk guru Tok Guru Jihadi. Dia urai sifat rububiyah uluhiyah. Ada benda tu. Jadi kita ambil manfaat. Jangan kita makna kata tolak gitu saja. Sebab kita sebagai pendakwah, dia kena macam tu. Jadi makna kata ya, dan mendirikan hak rububiyah, hak ketuhanan. Tuhan yang mencipta kita, mentadbir kita, bagi rezeki kepada kita, menyihatkan kita. Dia ada hak yang wajib kita tunai. Apa hak dia? Ubudiyah lillah. Kita sembah Tuhan. Itu yang kita tuntut, menunaikan hak-hak ketuhanan, hak rububiyah, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kerana iaitu yang dituntut oleh segala orang yang arif. Orang yang arif ni yang dituntut. Dia bukan tuntut jadi wali. Dia tuntut istiqamah dalam ibadah. Tuntut istiqamah, jangan tuntut karamah. Arif dia tuntut tu. Karamah Tuhan bagi. Dia tak pernah tuntut jadi wali. Dia tak pernah tuntut karamah. Dia tuntut istiqamah, aku ni buat ibadat ya Allah. Kuatkan aku buat ibadat.
Kan? Dia minta itu ya. Adapun karamah, kelebihan dan lain-lain, Tuhan bagi kat dia. Setelah dia layak menerima, melakukan sesuatu ibadat tu, layak jadi hamba Allah, Allah bagi apa Tuhan tak bagi. Tu datang karamah lah, kewalian lah, apa lu. Tuhan bagi kekuasaan. Macam kata Muhammad Al-Fatih tu. Macam mana Tuhan bagi dia sebagai seorang raja yang betul hebat, boleh menumbangkan Rom dan Parsi, menumbangkan kerajaan Rom. Tengoklah tahajud dia macam mana, ibadat dia macam mana. Salahuddin Al-Ayyubi, Tuhan bagi dia. Telah dia mana tahu betul-betul jadi hamba Allah. Kalau orang tu betul-betul hamba Allah, Allah perintah dunia ni hambakan diri pada dia, tunduk pada dia. Tu kadang-kadang tok-tok guru, wali-wali Allah tu, binatang pun tunduk. Kita lembu je dah hafal. Dia pun tak hafal. Lembu baik kat apa? Jinak. Lembu jinak, rimau boleh jinak, gajah boleh jinak. Kalau betul-betul kita jadi hamba Allah, Allah jinakkan dunia ni untuk dia. Allah terjali kat Nabi, Bukit Uhud emas. Tapi Nabi bukan itu tujuannya, nak jadi hamba Allah. Jadi bagi orang yang arif, tahu nilai hebatnya ibadat ni, maka mereka tuntut supaya nak jadi hamba bagi Allah. Terutama sahabat-sahabat, para tabi'in. Dia boleh, Imam Syafi'i khatam Quran 2 rakaat je. 2 rakaat sembahyang malam, khatam 30 juzuk. Rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Kita boleh? Mana ada. Punya hebat ulama-ulama dulu. Sahabat-sahabat Nabi rata-rata lah mereka khatam Quran sehari semalam. Rata-rata. Ibadat sunat 1000 rakaat. Kita dapat 10 rakaat pun tak ada. Nak kekalkan sunat rawatib ni berat. Tu dia. Sebab tu mereka ni Allah sebut simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Pada muka mereka ada tanda sujud. Bercahaya muka tu. Dakwah dia pun berkesan. Kita di tangan kaki semua angkat. Orang tak ikut juga. Ulama-ulama dulu beribu-ribu orang ikut dah. Beribu-ribu. Kalau dia pondok 10,000, mengaji di pondok dia 10,000, semua dengar cakap dia. Pasal apa? Pasal dia jadi hamba bagi Allah. Hebatlah orang ni. Ya. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan jikalau engkau kendaki, engkau kata, iaitu menjunjung segala suruhnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin.